Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Begitulah suka, begitulah cinta, kasih dan sayang, sehingga tiadalah, gugurlah kemurkaan. Besarnya rasa kasih dan sayang itu mengalahkan kemurkaan, menggugurkan kemurkaan. Maksudnya luluh, gugur dosa-dosa kau. Apabila kau suka kepada yang bersih, sentiasa suci, habis dosa kau, gugur jatuh bagaikan air hujan membasahi bumi. Tercicir semua, sapu bersih semua dosa yang kecil, dosa yang besar. Apabila kau sentiasa dekat kepada yang bersih, kepada yang sentiasa suci, lagi yang sentiasa disaksikan. Sebagaimana minyak dengan wangi tak pernah berpisah, minyak tak pernah wangi. Esa kepada wangi, maka minyak mendapatkan wangi. Begitulah aku kepada kau, wahai murid. Keredaanku, kasih sayangku, doaku menyertai hidup dan kehidupan kau. Nyatanya ilmu risalah bab kesucian sudah pun nyata dalam pikiran, akal, dalam hati yang sentiasa bersih, tertanam di dalam lautan yang paling dalam. Itulah hati yang suci, bagaikan mutiara yang bercahaya, nur mutiara mutmainnah. Itulah hati jiwa yang tenang, itulah dirimu. Sentiasa diterima, meminta doa, sentiasa dijunjung. Berbalik kepada engkau menjunjung kasih, aku sentiasa memberikan kasih tanpa pun kau minta. Sudah pun aku reda kepada kau, wahai murid. Sudah pun aku membuat pelakuan, sentiasa aku bersaksi yang kau bersih, yang kau sentiasa sudah suci. Maka daripada itu, istiqomahlah kau dalam membina, membentuk, membangun diri, tubuh, jasad, jasmani kau. Itulah persaksian. Sentiasalah kau laksanakan At-Taubah 103. Itulah sentiasa persaksian ada pada diri. Tidaklah aku bersaksi apabila kau tiada istiqomah. Sentiasa kau istiqomah, itulah sentiasa persaksian. Barakallahu. Yang dikasihi Allah, yang diridai Allah, sememangnya lah ianya kekasih, pesuruh, siddiq, amanah, tabligh, watonah. Apabila dia siddiq, dia tidak amanah, maka dia bukan nabi. Apabila dia siddiq, amanah, dia tidak tabligh, dia bukan nabi. Apabila dia siddiq, amanah, tabligh, tidak ada watonah, maka ianya bukan nabi. Kesempurnaan siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu wujudnya diri Muhammad yang beserta diri rahasia, insan kamil mughammil, derajatnya khalifatul haq, kedudukannya. Maka disebutlah ia Muhammad Rabbul Alamin. Ketika kau bersih, menyampaikan yang bersih, kau menjadi contoh untuk kepada yang mau bersih. Ketika kau suci, jadikanlah dirimu contoh yang suci, maka kau dijadikan contoh. Itulah orang yang mencontoh. Tidaklah kau disebut mencontoh apabila diri kau tidak sebagai contoh. Maka daripada itu, janganlah kau risau, janganlah kau kecil hati
buang semua, bunuh semua rasa letih, lesu, penat, boring. Jangan ada lagi di dalam dirimu. Istiqomahlah kau, sampaikanlah kepada yang berhak, walaupun satu ayat. Ilmu berguna itu untuk disampaikan. Ilmu yang berguna itu dipakai semasa hidup, ditumpangi semasa kau tiada. Berkah apabila kau sudah tidak lagi ada di dunia. Beralihnya kau dari satu alam menuju kepada alam yang lain, kau dikenang orang. Kebaikan sentiasa dalam ingatan, kebersihan sentiasa dalam genggaman, kesucian sentiasa nyata dalam kehidupan. Kau tiada pernah binasa. Tidaklah kau dikatakan hawasul hawas apabila kau tidak dikenang dalam kebersihan kesucian kau. Aku sudah reda kepada engkau. Kutitah-tahkan risalah bab kesucian pada dada kau yang sentiasa bersih, yang sentiasa suci. Aku pula yang menyaksikan. Perakuan diriku mewujudkan kesucian pada pikiran. Perakuan persaksian kesucian menyatakan diri Adam Sufi pada dirimu. Sentiasalah kau menyampaikan risalah bab kesucian. Dalam satu bahtera tiada lagi yang tertinggal. Dalam satu istana tiada lagi yang binasa. Bagaikan bahtera, kutitah-tahtakan engkau sebagai nahoda. Bagaikan istana, engkaulah rajanya. Tanggung jawab penuh kepada dirimu. Aku sentiasa membimbing apabila engkau tersesat. Aku sentiasa mengingatkan apabila kau lalai. Aku sentiasa menyehatkan apabila kau sakit. Aku sentiasa membahagiakan apabila kau susah. Aku sentiasa melebihkan apabila kau kekurangan. Aku sentiasa menjaga kau apabila kau terlena, lupa, gagal, ataupun kau tidak memahami satu kaedah, satu perjalanan risalah bab kesucian. Ku besarkan kau yang sempit, ku bawa kau yang tertinggal, ku angkat apabila kau terjatuh. Begitulah aku kepada engkau. Maka satu pintaku, kenanglah risalah bab kesucian. Ingatlah segala pesanku. Sampaikanlah di dada yang sebelah kanan itu. Benalah mahligai kesucian di dalam hatimu. Tenanglah jiwamu. Pada engkau Abdul Raja minallah, amin Allah akhirat. Murid sebenar-benar murid yang sudah kutitah-tahtakan. Tauliah bersama engkau, hidup dalam kehidupan. Ku beriktiraf engkau, ku persaksikan engkau ad-dunya wal akhirah. Barakallah. Bersama-sama jamaah, bersama-sama keluarga besar Nur Mutiara Mutmain. Satu dapat, semua dapat. Satu selamat, semua selamat. Satu tamat, semua tamat. Tiada satu pun yang tertinggal. Barakallah. Amin Allah akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada diri yang sentiasa suci lagi sentiasa disaksikan, telah mendengar dan telah menerima akan apa-apa titah tahta yang telah disampaikan sebentar tadi. Berjanji diri ini untuk terus istiqamah dalam mensucikan akan diri ini dan melaksanakan akan penyempurnaan hal kesucian itu. Tidaklah diri ini akan meninggal atau melupai, apatah lagi menjauhi akan bab ilmu kesucian ini. Akan dijunjung, akan dibawa kemana jua pergi dan akan diberikan, dimanfaatkan kepada mana-mana diri yang ada hak ke atasnya. Kepada diri yang sentiasa suci lagi sentiasa disaksikan. Diri ini senantiasa mendapat bimbingan, mendapat santunan, juga mendapat penyaksian. Ini terbukti dan nyata senyata-nyatanya bahawa bukanlah sahaja untuk diri ini, tetapi ianya mencakupi kepada mana-mana diri yang mengaku benar-benar sungguh-sungguh murid Ahmad minallah Muhammad aminullah akhir. Janganlah pernah mahu berlepas daripada senantiasa mensucikan penglihatan, mensucikan pendengaran, mensucikan perkataan, mensucikan rasa, hayal, ingat, pergerakan dan sebagainya. Itulah dinamakan suci, sebenar-benar suci. Ingat kepada semua jamaah sekalian, apa-apa yang telah dikalamkan sebentar tadi bukanlah terkhusus hanya untuk diri ini.
malahan ianya kepada semua yang telah diakui murid oleh diri yang berkala. Assalamualaikum yang maha mulia duli Tuanku Sri Paduka Baginda Maharaja Diraja. Daulat Tuanku, Patik Pacal yang hina ini masuk menghadap dan menghatur sembah menyembah patik ke bawah kemuliaan yang maha mulia duli Tuanku. Sembah patik mohon diampun. Yang maha mulia duli Tuanku, bah malam ini sesi yang akan diulas adalah 7 tingkatan alam raib. Sekiranya diri Patik Pacal yang hina ini layak untuk mendapatkan pemahaman tentang 7 tingkatan alam raib ini dari yang maha mulia duli Tuanku, mohonlah diri Patik untuk bisa dipahamkan yang mulia. Sudah pun ditetap, sudah pun dijanjikan. Tiadalah aku saksi yang tiada membuka, menepati akan janji yang sudah dititahkan kepada engkau. Maka secantiknya malam ini dan seluruh ahli keluarga besar Nur Mutiara Mutmainnah dan seluruh ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, bawalah, bukalah minda, sejukkan hati, tenangkan jiwa, bukalah kepahaman, ambillah secantik-cantiknya, sebaik-baiknya kepahaman. Gunalah logika, gunalah akal pikiran, bukalah hati yang bersih, yang suci untuk menerima risalah rahasia bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hal keadaan raib yang terutama sekali, yang spesifik sangat sekali, yang sebenar-benarnya raib adalah kedudukan raibullah, yaitu diraihkan. Maksud diraihkan itu bukanlah meminta, diraihkan bukanlah berbuat sehingga kau diraihkan, bukanlah berkeinginan sehingga kau raib, bukan. Dan bukan pula mengalami kaedah, dan bukan pula kau mendapatkan kaedah, bukan. Adapun tingkat raib, yang pertama sekali tingkatan raib di kedudukan awam atau di kedudukan syariat. Yang kedua tingkatan raib di keadaan makam tarekat. Kedudukan raib yang ketiga di tingkat peringkat hakikatullah atau hakikatnya raib. Yang keempat, kedudukan di ma'rifat. Yang kelima, di kedudukan kalamullah, syahadatullah, ketujuh. Dan yang terakhir, di ketingkat raibullah. Adapun 7 tingkat ini, satu yang sebenar-benar raib, satu yang haknya raibullah, yaitu tingkatan raibullah. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi. Sesiapa yang meminta raib, maka itu hal keadaan gagal. Sesiapa yang mengangan-angankan raib, maka itu kedudukan gagal raib. Permintaan menghendaki mengikut hal keadaan apa yang diinginkan, apa yang dibuat, meminta upah, meminta faedah, maka ianya gagal raib. Segala sesuatu menginginkan upah, meminta hal keadaan untuk membayar apa yang dibuatnya, maka ini kedudukannya batal. Nah, sampai ke 7 kepahaman raibullah tadi, atau tingkatan 7 raibullah, adakah yang mau ditanyakan kembali? Di tingkatan awal, di tingkatan awam itu, raib di tingkatan syariat, hilangnya jasad bukan karena kebersihan, kesucian, tetapi dikarenakan satu hal keadaan raib itu sendiri yang dicapainya, atau pencapaian raib itu
dengan keilmuan alam atau merujuk kepada hal-hal keadaan keilmuan manusia. Contoh, apabila engkau mentiadakan dirimu, maka akan mendapatkan ketiadaan. Apabila kau mengadakan dirimu, maka yang kau dapatkan kekekalan keadaan dirimu sendiri. Itu kau tidak merujuk keikhlasan keredaan diri Zat Maha Suci. Ini tingkat awam atau tingkat syariat. Ketahuilah bahwasanya kau tidak kelihatan, kau tidak nampak, syaitan, jin, iblis pun tidak pernah kelihatan wujud tubuh jasad jasmaninya. Jadi itu raib syaitan, raib jin atau raib makhluk. Ini raib yang tidak diredai, raib yang tidak disukai, raib yang tidak pernah ditunjuki atau dibimbing diri yang sentiasa sudah suci, lagi sudah sentiasa disaksikan. Adapun tingkat yang kedua ataupun tingkat tarekat atau jalan raib itu merujuk kepada apa yang dibacanya, apa yang disebutnya, apa yang diketahuinya dalam keadaan syariat juga. Tingkatan yang ketiga menghakikatkan dirinya, menghilang-hilangkan dirinya, mentiada-tiadakan dirinya yang dirinya sudah diadakan. Ini pun raib yang dibuat atau raib yang dikejar, dituju, dicari-cari matlamat untuk menghilangkan dirinya. Seakan-akan dirinya tiada, seakan-akan dirinya tak berdaya apa-apa. Ini sebenarnya sudah berdaya apa-apa. Adapun tingkat hakikat ataupun menuju ke marifat, mengambil satu hukum atau mengambil satu kuasa di luar dirinya, atau pencapaian hakikat menuju makrifat yang dikenalnya melalui keadaan diri tubuh jasad jasmaninya. Mengambil satu paham makrifat, mengenal diri Tuhannya dengan dirinya yang tubuh jasad jasmaninya kelihatan, atau memanusiakan Tuhan, mengalami kesyirikan yang nyata. Inilah yang dikatakan raib yang tidak pernah diredai, atau raib yang tidak pernah dikhandaki, atau raib yang dibuatnya sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi raib yang manakah yang diredoi itu yang Maha Mulia Duli Tuanku? Yang diraibkan. Maksudnya bukan diri pati ini yang meraib-raibkan diri yang Maha Mulia Duli Tuanku, bukankah begitu yang Mulia Duli Tuanku? Ya itu kepahamannya begitu. Kamu nanyanya itu berbalik lagi. Ya, Maha. Yang kau jelaskan tadi itu, jawaban kau tadi itulah penjelasannya. Ya, itu kau sudah mengulang jawabannya sendiri. Yang kau sendiri tidak paham, itulah jawaban yang kau sebutkan tadi itu. Nah, sekarang tingkatan awal itu sudah paham belum? Atau tingkatan raib di kedudukan awam atau di kedudukan sudah paham belum? Awam melihat kejadian-kejadian yang tidak pernah dilihatnya, yang tidak pernah didengarnya, itu dia mengatakan raibullah, atau hilang. Paham mereka raib itu hilang, tidak nampak, tidak terlihat. Raib yang sebenarnya raib itu tidak menyentuh tanah, tidak dimandikan, tidak disembahyangkan, tidak disolatkan, tidak didoakan. Kalau masih dimandikan, masih menyentuh tanah, masih dibungkus lagi, masih di ini, masih dibacakan ini, masih dibacakan itu bukan raibullah. Assalamualaikum ya Tuan Guruku Ahmad minallah Muhammad aminallah akhirat. Syariat Rasulullah artinya mengikuti apa-apa yang diperintahkan Rasulullah. Apakah raib awal atau raib awam syariat itu tidak sebenar-benarnya raib, Tuan Guru? Sebagaimana awal diri kamu itu disentuh tanah ke tidak? Dibungkus nah. Dulu kau dimandikan, dibersihkan, ya kan? Itu tubuh jasad jasmani kamu. Yang kau itu, ada enggak kau dulu lahir tuh dibungkus? Ada enggak? Pakai baju enggak dulu? Dari tanah kau keluar? Disembayangkan kau dulu? Mengapa pula akhirnya dibungkus, dimandikan, disembayangkan? Itulah yang dimaksud hal keadaan raib atau kembali di kedudukan syariat.
Di kedudukan syariat itu mati pun katanya kembali juga. Binasa jasadnya, dimasukkan ke tanah, dikatakannya kembali. Kenapa? Sebutannya innalillah. Itulah perbezaannya. Itulah 7 tingkatan lain itu dalam risalah bab kesucian. Maksud 7 tingkatan awam itu bukan kajian awam, bukan kajian syariat. Di risalah bab kesucian juga ada syariat juga, tapi bukan syariat awam. Ada tarekat, bukan tarekat awam. Ini mesti paham dulu. Jangan disamakan syariat bab kesucian, tarekat bab kesucian, hakikat bab kesucian, makrifat bab kesucian ini dengan makrifat yang di luar sana atau yang di kajian awam atau orang kebanyakan. Tidak sama. Barakallah. Terima kasih Tuan Guru untuk awal ini dulu kami dapat kepahaman dulu. Alhamdulillah, thank you. Kau buat baik aja terus. Kau tak buat yang buruk. Raib juga. Iya. Kau buat buruk terus. Tak payah kau buat yang baik. Raib juga. Sebanyak-banyaknya dosa kau. Raib juga. Sebab awal akhir mesti sama. Coba tengok Buddhism. Coba tengok Hindus. Dibakarnya semua sampai habis. Kau boleh nampak ke? Tapi siapa yang buat macam itu? Apabila kau suci dan sudah disaksikan, kau nak minta raib. Ketika kau melihat kursi, kau pikirkankah kursi itu untuk diduduki? Bagaimana kaum awam? Bagaimana kaum syariat? Apa saja yang dibuatnya, dia mesti minta faedah. Apa saja yang dilakukannya, apa saja yang diamalkannya, mesti dia minta upah. Bila kau melihat baju, pernahkah kau pikirkan nak kau letak di kaki? Kalau esok kau tak sampai ke matlamat, kalau esok kau tak sampai ke hal keadaan kedudukan raib, maka sama dengan kucing. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di daratan ataupun di lautan ataupun di antaranya, ya, boleh dikonsumsi oleh manusia. Namun kaum hawasul hawas sentiasa guna akal dan pikiran. Tidak semua tumbuh-tumbuhan, tidak semua tanaman, tidak semua herba boleh dimakan. Terlebih lagi untuk digunakan menjadi obat. Kaum bab kesucian tiada sakit, tiada penyakit. Karena sentiasa menjaga apa-apa yang mau dimasukkan ke dalam tubuh jasad jasmaninya. Terlebih lagi tidak mengetahui tumbuhan itu siapa yang mengolahnya. Dari bahan apa, ada kemikalnya atau tidak. Nah, alangkah baiknya tidak mengkonsumsi atau tidak memakan, tidak guna hal-hal yang serupa. Sampai di sini paham? Ayatnya cantik, susunannya bagus, kemana perginya, apa yang ditanyakan. Hasil daripada muzakarah dibuka di FCC VVIP ini, dibahas kembali, dikaji kembali, ulang kaji kembali. Kan cantik macam ini. Inilah yang aku suka. Inilah yang membuat jiwa aku tenang. Tak sia-sia aku tunjuk ajaran ke orang. Inilah contoh kepada yang lain, kepada grup-grup yang lain. Membuat FCC lokal di daerah masing-masing. Kalau pengetuanya tak betul, kalau pengetuanya bodoh, alangkah teruknya, alangkah bercelaru ke semuanya. Itulah pentingnya seorang pemimpin itu. Seorang pengetua itu menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, sidik, amanah, tabligh, baton. Yang dipimpinnya pula mengetahui, menghormati kepada pengetua. Begitu pula pengetua mendengar, membimbing anggotanya ataupun ahli-ahli yang di bawahnya, yang dipimpinnya itu. Kan cantik macam itu. Ini yang ditanyakan mahanya ke Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itu masih lagi sesuatu
Itu kan berbunyi itu. Kalau sesuatu mana boleh disebut? Kalau di bab awam, bab syariat, dah Tuhan lah tu. Sebagaimana, lihatlah, tengoklah, pandanglah matahari itu. Adakah matahari itu terus duduk atas kan? Bukankah matahari pun dengan perlahan-lahan, setingkat demi setingkat, sederajat demi sederajat, sehinggalah dia pergi ke tempat yang akhir dan tidak terus pergi sampai ke hujungnya. Ini bermakna belajar pun macam itu, kepahaman pun macam itu, menjelaskan pun macam itu juga. Matahari itu dia suka-suka dia buat. Dia suka-suka kau keluar dari utara, keluar dari selatan, keluar dari barat, dia suka-suka dia buat. Bermakna by system kan. Bermakna ada hukum kan di situ. Ketika matahari nak naik tinggi itu, bagaimana seluruh alam? Adakah alam ni nak mengatur matahari pula? Adakah yang menerima cahaya matahari suka-suka dia pula cakap aku ni pukul 3, aku ni pukul 2, aku ni pukul 5? Ada tak? Tak ada. Asing-asing kan? Sebelah barat pula minta aku ni pukul 7, sebelah utara pula aku ni minta pukul 12, sebelah selatan pula aku ni minta pukul 8 ke pukul 9 ke, suka-suka dia orang kan? Bagaimana hidup dan kehidupan ni? Kau pula yang mengaturnya. Bagaimana pula rezeki ni? Kau pula yang menginginkannya, kau pula yang menghendakinya. Macam mana pula hidup dan kehidupan ni? Kau pula yang menentukannya. Bagaikan matahari, kau pula yang mengaturnya. Apa dulu kau masih kecil-kecil, kau tak tentukan aku nak makan hari ini, aku nak makan ini. Hari ini aku nak makan itu. Aku hari ini nak minum ini. Kenapa tak macam itu kau dulu? Masa mak kau bagi kau makan dulu, kau cakap tak nak itu, aku nak ini, aku nak itu, aku nak McDonald, aku nak KFC, cakaplah nak burger. Tak ada pula kau cakap aku tak nak ni, terus saja kau masukkan, terus saja kau makan. Tak pandai pula kau cakap ini tak sedap, ini tak enak, ini tak suka, ini tak ada pula. Sekarang pandai pula kau nak mengatur pula, pandai pula kau aku tak nak macam ini, aku nak macam ini. Kenapa pula jadi macam itu? Maksudnya aku berniaga ni mesti laku banyak, aku kerja ni mesti dapat bayaran lebih, aku buat ni mesti dapat banyak. Dari mana tu? Perkara apa? Ya, itulah tidak faham. Dulu kenapa tak macam itu kau? Ya. Kau cakap lah, aku lahir tarikh dia ini, aku lahir tarikh dia ini. Kau cakap lah, aku tak nak tarikh ini, aku tak nak keluar ni, tak nak. Tak minta pula kau. Nabi itu uswatun hasanah. Jadikan dirimu uswatun hasanah. Maka nyatalah bersih suci pada dirimu itu. Ketika dirimu menjadi contoh, maka itulah saksi kepada dirimu yang kau itu sudah berbuat baik. Tegaklah syahadat pada dirimu. Bersih. Apabila kau tak bersih, tidak akan pernah apa yang disebut doa. Setan pun tidak mau juga kalau kau kotor. Setan sendiri pun tidak suka juga sama kau apabila kau kotor juga. Apalagi Tuhan. Tujuan doa itu kemana perginya? Diri rahasia. Diri rahasia nak menyampaikan kepada diri Zat Maha Suci. Kalau kau tak boleh menyampaikan kepada Tuhan, sentiasalah kau bersih, sentiasalah kau suci, barulah kau diridai diri Zat Maha Suci. Dia suci yang esa ke diri rahasia, reda, mengabulkan, mengiyakan diri yang sentiasa sudah suci. Jagalah makan kau, barulah kau diridai diri Zat Maha Suci. Mana lagi? Takwa itu bersih, iman itu suci, syahadat itu suci, solat itu mensucikan diri, zakat itu mensucikan diri, puasa itu mensucikan diri, haji itu sudah sentiasa sudah suci selesai. Mana lagi? Apa yang susah? Makan bersih sehingga kau disaksikan, zakat kau sehingga kau sentiasa disaksikan bahwasanya kau sudah suci. Tegaklah haji pada diri. Apa lagi?
Takwa itu bersih suci. Iman itu bersih suci. Mana lagi? Mana yang susah? Kemana saja apapun yang kau tanya, perginya ke situ. Jadi kau sendiri yang memanjang-manjangkan pengajian. Kau sendiri yang menjauh-jauhkan pengajian. Mana lagi? Coba kau buka. Mesti penjawabnya bersih suci. Coba. Matlamat itu bersih, sentiasa disaksikan. Suci, sentiasa disaksikan. Mana lagi? Apa itu syahadat? Kau sudah disaksikan bersih. Kau bersaksi bahwasanya diri zat maha suci, reda, suka, kenal kepada diri yang sudah sentiasa sudah suci. Salat itu tegaknya kesucian pada dirimu. Mana lagi? Keiman itu kau sentiasa bersih, sentiasa suci. Puasa itu kau mensucikan diri. Zakat itu kau mensucikan diri. Mana? Coba tanya lagi. Mana? Mana? Mana lagi? Bersih, suci. Mana? Penglihatan itu bersih, suci. Pendengaran itu bersih, suci. Perkataan itu yang baik-baik, itulah perkataan yang bersih. Makan itu, makanlah kau yang bersih, yang halal. Mana lagi? Mana? Coba, tanya lagi, mana? Mana lagi? Sama-sama bersih, sama-sama suci, itulah menikah. Apabila yang satu bersih, satu kotor, batal pernikahannya. Mana lagi? Mana lagi? Coba. Mana lagi? Solat sunat macam mana, Tuanku? Bersih, suci. Mana lagi? Mana lagi? Semuanya kau. Mana lagi? Bersih, suci. Mana lagi? Mana lagi? Itu saja pun bersih, suci. Berkata-kata kau mesti bersih, suci. Berbuat kau mesti bersih, suci. Kerja kau mesti bersih, suci. Mana lagi? Hati kau suci, pikiran kau suci, perkataan kau. Mana lagi? Berkawan kau mesti bersih, suci, bersih. Mana lagi? Mandi kau mesti bersih, mesti suci. Mana lagi? Mana lagi? Mana? Mana lagi? Berkawan kah, istri kah, menikah kah, bersih, suci. Mana lagi? Mana lagi? Tempat tidur, katil kah, semua rumah mesti bersih, mesti suci. Mana lagi? Apa lagi? Tanya. Mana lagi? Mana lagi? Paham itu bersih, suci. Paham itu mau bersih, mau suci. Kalau kau tak bersih, tak suci, tak paham kau. Mana lagi? Berterima kasih itu bersih, suci. Kalau kau tidak bersih, tidak suci, kau tidak pernah berterima kasih. Mana lagi? Bersyukur, Tuanku. Bersih, suci. Mana lagi? Bersih, suci. Mana lagi? Belum ya? Mana lagi? Itu saja, Tuanku. Itu saja bersih, suci. Mana lagi? Apa lagi? Tidur kau mesti dalam keadaan bersih, suci. Bangun kau mesti dalam keadaan bersih, suci. Mana lagi? Sami'na wa ata'na pun dalam keadaan bersih, suci. Mesti bersih, mesti suci. Kalau tidak bersih, suci, tak sami'na itu. Mana lagi? Mana lagi? Tidak mau kau diganggu setan. Mau bersih, mau suci. Kalau kau kotor, diganggu setan kau. Sakit kau kotor itu. Kalau kau tidak mau sakit, bersih, suci. Mana lagi? Mana lagi? Cepat. Mati kau kalau kau kotor. Kalau kau bersih, suci, tak akan pernah mati. Mana lagi? Bersih, suci. Belum. Belum ya? Mana lagi? Mana lagi? Bukan Tak ada lah, Tuanku. Tak ada lagi pun mesti bersih, suci. Suci. Mana lagi? Nah, kalau macam ini kan sudah tidak mau belajar lagi kalian kan? Apa yang mau kau tanya lagi? Mana yang mau kau tanya lagi? Aku jawabnya itu aja, bersih, suci, habis. Mana lagi kau tanya? Takwa. Kalau tidak bersih, suci, takwa apa? Hah? Keimanan. Kalau kau tidak bersih, tidak suci, keimanan apa kau? Mana lagi? Mana lagi? Apa lagi? Jadi kalau mau tamat tuh bukan susah, selesai kan? Nah, tinggal kau menunggu masa proses. Bagaimana telur menjadi sudah. Jadi kau yang datang nih, kau yang bersemuka dengan aku nih, kau duluan dapat. Itulah persaksian. Jadi bukan aku tidak mau menamatkannya, habis jadi kajiannya. Nah, coba. Kalau sudah kumuka macam ini, apa yang mau kau tanya lagi? Bersih, suci. Haji kau ke tanah suci. Berani kau ke tanah suci? Berani kau mengaku Islam? Habis. Mana lagi? Ilmu syariat kalau tidak suci, syariat setan. Ilmu tarekat tidak suci, tarekat setan. Hakikat setan, marifat setan kalau tidak suci. Mana lagi? Manusia kau mesti bersih, mesti suci. Kalau enggak, bukan manusia kau. Mana lagi? Coba, mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa yang kau tanya? Mana? Apa? Apa? Bersih, suci. Mana? Bersih, suci. Apa lagi kau? Mana kau? Bersih, suci. Mana lagi? Bersih, suci. Mana? Apa lagi kau? Bersih, suci. Bersih, suci. Mana? Bersih, suci. Apa lagi? Bersih, suci. Bersih, suci. Mana lagi kau? Ayo, tanya kau. Mana? Ayo tanya. Mana kau mau? Bersih, suci. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Bersih, suci. Mana lagi? Mana lagi kau? Mana? Jawab. Mana? Tanya. Coba tanya. Mana? Bersih, suci. Mana kau? Melihat bersih, suci. Mendengar bersih, suci. Berkata-kata bersih, suci. Jalan tuh bersih, suci.
Mana lagi? Mana lagi? Bersih suci. Kalau kau bersih suci, Tuhan suka sama kau. Semua apa yang kau kendaki, apa yang kau mau, wujud nyata dan ketika itulah aku bersaksi. Mana? Apa yang kau tanya? Bersih suci. Bersih suci. Mau rezeki kau? Bersih suci. Mau diridai? Bersih suci. Mau disukai? Bersih suci. Mau dapat istri yang baik? Bersih suci. Apa lagi? Bersih suci. Apa lagi? Bersih suci. Apa lagi? Bersih suci. Benar. Apa lagi? Apa lagi? Sebegitu mudahnya, tidak tahu kau. Sebegitu mudahnya. Apa saja segala hidup dan kehidupan bersih suci. Apa saja perniagaan bersih suci. Mana lagi? Aku tidak mau menangguhkannya. Tidak mau melakukan. Kalau udah macam ini, apa mau kau cakap lagi? Kau mau tanya apa lagi? Nah, itulah esok ketika aku sudah melihat pancaran, sudah nampak aku cahaya di dada kau itu, disitulah ku letakkan karamah, tahlil, hijab ke diri kau itu. Barulah beserta diri rahasia kau itu. Jadi tamat itu bukan susah. Nak berbulan-bulan begitu. Nak bertahun. Aku pernah kan ku cakap dengan kau, kau nak setahun, sebulan, seminggu, sehari, 1 jam, atau nak sesaat? Mana yang kau nak? Yang banyak ni dia yang mau tamat, dia yang nak mengatur. Belum nampak aku cahaya di diri kau itu. Belum aku lihat diri rahasia kau itu hadir di diri zahir kau itu. Belum nyata diri rahasia kau itu. Macam mana nak aku tamatkan? Esok banyak yang tamat sendiri ni. Kau tengoklah esok. Ya. Mudah sekali jawab kan? Pelaksanaannya bersih suci. Pelaksanaannya menjadi tanda-tanda. Cakap mudah kan? Cakap mudah kan? Nak jawab mudah kan? Nak buat soalan mudah kan? Jawab pun mudah kan? Nak laksanakannya macam mana? Indo ayam tu nak buat telur tu nak jadi ayam. Kau desak-desak ke telur ayam tu? Kau minta-minta ke? Ha? Tidak. Kau berzikir-zikir ke? Adakah kau tengok induk ayam tu subhanallah, subhanallah, ada ke tidak? Ketika kau diam itu, dalam bersih, dalam suci, disitulah karamah itu akan nyata pada dirimu. Tapi mesti bawa ada persaksian ya. Masa kau dalam school driving, masa kau dalam school, masa kau dalam driving school, kau sendiri kata kau dah pandai bawa kereta. Yang bersaksi yang kau boleh bawa kereta tu. Yang terus kau dapat lesen kan? Tak tamat selesai kau terus kau dapat lesen kan? Tidak. Harus mendapat. Ada pun lesen kau P. Ingat ke tidak? Kau belum boleh bersendirian membawa kereta. Kau mesti ada label L. Yang kedua kau mesti ada label P. Kau ingat ke tidak? Ingat yang mulia. Assalamualaikum yang dimuliakan Guruku Ahmad bin Allah Muhammad Aminul Akhirat. Yang mulia Diri Patih yang hina dina ini, mohon izin menghadap kepada yang mulia. Mohon dijelaskan mengenai pandangan basyariah dalam risalah ilmu bab kesucian yang mulia. Basyariah itu pandangan yang zahir. Basyirin itu pandangan yang rahasia. Basyariah itu pandangan yang nyata. Pandangan tubuh jasad jasmani. Biji mata itu namanya basyariah. Basyir itu pandangan rahasia. Basyir. Sampai di sini kau mana yang kau tanyakan? Ini perkara bahasa aja. Jadi macam ilmu kan. Wah, basar, basyir kan. Sama, sami. Ya kan? Inilah guru-guru itu banyak mengelabui murid. Tidak dijelaskannya. Perkara bahasa. Iya. Kalau di Cina sana tidak ada basar. Masjid aja nggak ada di sana. Babi nggak ada di Cina. Kau carilah babi di Cina itu ada ke tidak? Yang ada babi itu di Malaysia, di Singapura, di Indonesia ada babi. Di Belanda tidak ada babi. Pergi kau tanya di sana, coba tanya, ada babi nak? Begitu juga. Basyarin, basyirun, basyir, basyirah, itu juga. Nggak ada apa-apanya itu, nggak ada ilmunya. Kau buka aja kamus bahasa Arab, tahu kamus? Translate, kau translatekan ke bahasa kau, dapat kan? Hakikat diri, padahal nggak ada apa-apanya. Artinya diri yang tidak nyata, diri makrifat, diri yang mengenal, tapi nampaknya macam tinggi kalian. Padahal nggak ada apa-apanya.
Apalagi kalau kau makan yang kotor, setan semua isinya. Cobalah. Kau mau belajar ilmu makrifat, artinya belajar ilmu makrifat itu artinya mengenal. Kau mau belajar hakikat, artinya tidak nyata. Diri makrifat, diri mengenal. Diri hakikat, diri yang tidak nyata. Hebat apa? Di mana hebatnya? Di mana tingginya? Apalagi kalau kau makan yang kotor. Di mana tingginya? Itulah kebodohan demi kebodohan, karena gurunya bodoh juga. Dikatakan yang makrifat ini, makrifat itu, kau karena tidak pernah dengar, kau bilang itu tinggi kali ilmunya kan? Guru makrifat. Tahu guru makrifat? Guru mengenal. Hebatnya di mana? Ujung-ujungnya mati dia. Guru makrifat ujung-ujungnya mati. Hebatnya di mana? Murid makrifat. Murid yang mengenal. Murid terlipat. Murid otaknya. Guru terlipat. Di mana? Di mana? Hebatnya di mana? Bagusnya di mana? Tingginya di mana? Lebih tinggi pondok kita lagi. Loh, kau tengok pondok ini tinggi ke tidak? Ada yang lebih tinggi dari pondok ini di sini? Nur Mutiara Ma'rifatullah di Kabupaten Goa Makassar, Sulawesi Selatan tertinggi. Tidak ada yang meninggi selain Nur Mutiara. Itu bukti. Kau pergi cari keliling di Kabupaten Goa ini kalau ada lebih tinggi daripada pondok Nur Mutiara Ma'rifatullah. Pergi kau cari. Pergi kau keliling-keliling. Masuk bandar, keluar bandar, masuk longkang, keluar longkang. Kau cari, ada tak lebih tinggi dari pondok kau? Sampai lihat masa tunggu itu, aku melihat kehadiran kau, aku melihat ketaatan kau, aku mendidik, menjadikan kau yang taat. Kebiasaan kau itu mau belajar, itu gunanya FCC ini. Bukan kau harus tamat tidak tamat, kau dapat tidak dapat. Yang ku bina itu karakter kau, kebiasaan kau itu, ketaatan kau itu yang kulihat, yang kunilai. Mau bodoh, kau mau pandai, kau tak ada yang bodoh di Rasulullah Berkesucian ini. Pasti kau dapat. Tapi apalah jadinya? Kelas dibuka pukul 11, kau datang pukul 11.05, pukul 11.10, pukul 12.20. Di situ kan kontinennya tidak baik. Kau tidak taat, kau tidak mau dibentuk. Paham tak nih? Sedangkan kehadiran saja kau tidak boleh melaksanakannya. Apalagi kau mau kutamatkan. Itu maknanya. Hal yang kecil saja kau sudah lupa. Hal yang kecil saja kau sudah lalai. Apalagi kau mendapatkan tauliah. Dari situ aku menilai kau. Dari hal yang sekecil-kecilnya kau tidak boleh. Kau tidak dapat. Kau tidak bisa melaksanakannya. Bolehkah kau melaksanakannya lebih besar? Itu logika. Kerana aku ini menyampaikan yang hak, yang benar. Ahli filsuf, ahli filsafat. Mantik yang terkenal. Yang setara dengannya. Tidak ada dua. Tidak boleh kau tipu. Tidak boleh kau sembunyi. Aku mengetahui hal keadaan hidup dan kehidupan di diri kau yang zahir batin sehingga diri rahasia kau. Karena aku sebagai saksi. Tidak bisa kau dustai risalah bab kesucian. Dari hal yang kecil saja kau sudah gugur. Bagaimana kau mau mendapatkan ilmu risalah bab kesucian? Bagaimana penilaian? Yang lain hadir pukul 11, kau hadir lebih daripada pukul 11. Bagaimana penilaian? Jadi yang memburukkan diri kau sendiri siapa? Ya kau sendiri kan? Yang membuat nilainya buruk itu siapa? Ya kau sendiri yang meminta penilaian yang buruk. Di satu sisi kau mau tamat, di satu sisi kau mau dapat. Hal yang kecil saja kau sudah gugur. Enak tak kalau aku jawab bersih suci, bersih suci? Enak tak? Risalah bab kesucian tidak cantik dia. Di mana kau mau menempatkan masa kau belajar? Di mana waktu kau yang kau luangkan, yang kau suka dalam risalah bab kesucian? Nampak cantik risalah bab kesucian ini, ulang kaji. Kaji dapat itu karena sering diulang. Mengulang kaji itu mendapat kepahaman. Begitulah aku menanamkannya di pikiran kau, di dada kau, di batinnya kau itu, sehingga kau dapat. Jadi kau tak tengok kitab lagi, tak tengok ini lagi, karena sudah kutanamkan di jiwa kau itu. Kau tidak akan pernah pegang kitab apapun, termasuk kitab Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah nyata pada dirimu. Kapan saja kau buka, dia ada. Karena beserta kepada kau. Karena kau bersih, sentiasa, sudah suci, lagi sentiasa. Itulah tegaknya Al-Quran, nyata Al-Quran pada diri kau. Kalau sudah nyata Al-Quran itu pada diri kau, mau kau baca lagi Al-Quran itu, kau sudah Al-Quran. Boleh binasa kau itu? Boleh mati kau? Dapat dihukum kau? Kau itu hukum. Bahkan kau yang menghukum. Karena kau menegakkan hukum pada diri.
Siapa yang bersalah, kau boleh menghukum. Itu makanya seorang guru sebenar-benar guru itu tidak dapat kau dustai. Siapa mendustai guru sebenar-benar guru, maka kau terhukum seumur hidupmu, ad-dunya wal akhirat. Binasalah kau. Karena ianya tegak, esa, nyatanya diri rahasia. Yang diri rahasia, nyatanya diri zat. Assalamualaikum yang mulia Paduka Guru Ahmad Minullah Muhammad Aminullah Akhirat. Assalamualaikum Guru. Ya, apa soalnya? Sedikit aja rendah soalnya Guru. Sedikit bisa dibesarkan, sedikit bisa diluaskan. Tapi apabila kau sudah memanjangkannya, aku tak boleh lagi menjelaskannya karena sudah kau jelaskan. Baik Guru, apakah yang dimaksud dengan sebenar-benar tidur di dalam bab kesucian? Sementara itu bisa dikembangkan. Itu kan bisa dijelaskan. Tinggal lagi kepahaman yang lebih tinggi. Kalau cuma sekedar tidur saja, tutup mata, tutup telinga, tutup hati, tutup perasaan, itu tidur. Nah, kalau lebih tinggi lagi kepahamannya, ketika kau sudah lagi tidak mendengar, ketika kau sudah tidak lagi melihat, disitulah letaknya diri rahasia yang nyata pada dirimu. Jadi kalau kau tidur itu, diri rahasia kau itu nyata, maka kau selamat. Makanya orang yang tidur itu tidak boleh mati. Bukalah di surah Az-Zumar ayat 42. Tidur itu jangan kau minta. Itu kau tidur bersama setan. Kau menidurkan diri kau. Itu kau tidak tidur. Begitu juga rezeki. Kalau kau minta rezeki, kau sudah menyalahi Al-Quran. Karena sudah kucukupkan nikmatku kepadamu. Aku sudah reda Islam sebagai agamamu. Jadi jangan kau taati lagi rezeki itu. Jangan kau minta-minta lagi, nanti kau jadi tidak dapat. Karena ayat itu sudah dicukupkan. Bagaimana kalau sudah dicukupkan itu? Itulah risalah bab kesucian. Tak pernah meminta, tapi sentiasa dibagi. Mana kau mau? Kau minta dulu baru dapat, kau tak minta tapi dibagi. Mana kau mau? Nah, begitu. Itulah kaum hawasul hawas. Kaum hawasul hawas, kalau dia makan, tidak pernah dia memikirkan kenyang. Tidak pernah dia meminta kenyang. Kaum awam, dipikirkannya kenyang. Dipikirkannya enak. Kan bodoh. apakah sebenarnya bagi tubuh jasa jasmani ini yang susah sekali tidur bukanlah suatu kekurangan, bukanlah suatu penyakit yang kau seperti tidak insomnia. akan pernah tidur, maksudnya kau tidak akan pernah tenang apabila setan itu masih bersekutu kepada kau. Jadi kau terus diganggunya. Kau tidak akan pernah tenang. Ketika setan itu tidak lagi bersama kau, ketika jin itu tidak lagi ada di diri kau, disitulah kau mudah membawakan diri kau tidur. Kau tidak akan pernah bermimpi kecuali kau bersih dan suci. Kalaupun kau bersih suci, maka kau mendapatkan hidayah. Mimpi itu hidayah bagi risalah bab kesucian. Mimpi itu buruk bagi kaum awam karena kekotoran. Dalam satu kau bersemuka, dalam kau satu bercelaru dengan orang lain, tanya jawab kau dengan orang lain, bila kau bermuzakarah, Ya. dalam keadaan terdesak, kau tanya saja, guru kau mana? Guru kau mati kan? Guru kau dia tak menyelamatkan dirinya sendiri, macam mana nak menyelamatkan kau? Kalau guru kau mati, kau mesti mati. Kalau kau guru kau bodoh, mesti kau bodoh juga. Kalau guru kau kotor, mesti kau kotor juga. Kalau guru kau setan, mesti kau setan juga. Kau cakap aja. Risalah bab kesucian paling tinggi ilmunya, tertinggi, tiada lagi yang lebih tinggi kecuali risalah bab kesucian. Guru aku tidak pernah mati, jaga pengennya. Guru kau mati kan? Iya. Itu satu poin aja tidak kalah kan? Iya. Begitu ketinggian risalah bab kesucian. Guru aku tidak pernah sakit, tidak pernah mati, tidak pernah miskin, tidak pernah kesusahan, tidak pernah semua. Guru kau semuanya ada sama dia. Sakit aja pergi hospital dia kan? Iya benar ada. Jadi itu kau mandikan pula, kau doakan pula, kau kubur pula lagi. Satu poin dia sudah kalah. Risalah bab kesucian. Ahmad minallah, Muhammad aminallah akhirat. Satu masa apabila malaikat datang kepada kau, disoalnya kau, ditanyanya kau, tak payah kau jawab, tak payah kau bersoal jawab dengan malaikat. Kalau ditanyanya man rabbuka, diam aja kau, banyak sangat cerita kau, banyak cantik muka kau tu, kau tanya guru aku, nanti guru aku yang jawab. Mudah kan? Iya. Ini dulu. Kalau malaikat datang dengan kau, man rabbuka apa? Man buka, tak kenal man buka. Sana kau tanya dengan guru aku, nanti biar aku yang jawab. Paham kau? Aku tak jawab juga, aku tanyalah. Kau tanyalah guru aku. Assalamualaikum, Tuan Guruku.
Ahmad Minullah Muhammad Aminullah akhirat. Ampun tuanku, sembah patik, harap diampun. Titah tuanku menikam kalbu patik sehingga tercetus keinsafan. Patik mohon keizinan tuanku supaya patik dapat menanya soalan yang mungkin dianggap sebagai ulang kaji. Malam ni atas topik bersih suci berkaitan rasa merasa tuanku. Apa sebenarnya keadaan rasa merasa? Apakah ianya bermaksud diri zahir bersikamah bab kesucian sehingga esa pada diri batinnya? Begitulah suka, begitulah cinta, kasih dan sayang itu. Sehingga tiadalah, gugurlah kemurkaan. Besarnya rasa kasih dan sayang itu mengalahkan kemurkaan, menggugurkan kemurkaan. Maksudnya luluh, gugur dosa-dosa kau. Apabila kau suka kepada yang bersih, sentiasa suci, habis dosa kau, gugur jatuh bagaikan air hujan membasahi bumi. Tercicir semua, sapu bersih semua, dosa yang kecil, dosa yang besar. Apabila kau sentiasa dekat kepada yang bersih, kepada yang sentiasa suci, lagi yang sentiasa disaksikan. Sebagaimana minyak dengan wangi tak pernah berpisah. Minyak tak pernah wangi. Esa kepada wangi, maka minyak mendapatkan wangi. Begitulah aku kepada kau, wahai murid. Keredaanku, kasih sayangku, doaku menyertai hidup dan kehidupan kau. Nyatanya ilmu risalah bab kesucian sudah pun nyata dalam pikiran, akal, dalam hati yang sentiasa bersih, tertanam di dalam lautan yang paling dalam. Itulah hati yang suci, bagaikan mutiara yang bercahaya, nur mutiara mutmainnah. Itulah hati jiwa yang tenang, itulah dirimu. Memohon doa sentiasa diterima, meminta doa sentiasa dijunjung. Berbalik kepada engkau menjunjung kasih, aku sentiasa memberikan kasih tanpa pun kau minta. Sudah pun aku reda kepada kau, wahai murid. Sudah pun aku membuat perakuan, sentiasa aku bersaksi yang kau bersih, yang kau sentiasa sudah suci. Maka daripada itu, istiqomahlah kau dalam membina, membentuk, membangun diri, tubuh, jasad, jasmani kau. Itulah persaksian. Sentiasalah kau laksanakan At-Taubah 103. Itulah sentiasa persaksian ada pada diri. Tidaklah aku bersaksi apabila kau tiada istiqomah. Sentiasa kau istiqomah, itulah sentiasa persaksian. Barakallah. Jadi macam itu, cik. Itu makanya aku ini tak disuka setan, karena sentiasa mengajarkan bersih. Ya. Cuma cik, kau suka dengan aku ke tidak? Kau tidak, setan kau? Iya. Assalamualaikum yang mulia Tuan Guru Ahmad Minullah Muhammad Aminullah akhirat. Ampun tuanku beribu ampun, patik memohon limpah kurnia ke bawah duli yang maha mulia tuanku untuk bertanyakan permasalahan patik ini. Surah Al-A'raf ayat 179, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mohon guru penjelasan. Itulah orang-orang tidak disuka diri zat suci. Itulah orang-orang yang tidak mau membersihkan, mensucikan dirinya. Begitulah jadinya. Ada telinganya, ianya tak mendengar kebersihan kesucian. Ada matanya, tapi tak melihat bersih dan suci. Ada hatinya, tidak merasakan bersih dan suci. Itu makanya menjadi manusia yang kotor, manusia yang tidak diredai. Binasalah ianya.
kullu nafsin zaikatul maut. Sampai di sini paham? Iya Guru, insyaallah paham. Karena dari pandangan, penglihatan, pendengaran, kalau rasa dipenuhi dengan keji mungkar maksiat Guru ya. Iya, itulah orang-orang yang tidak mau bersih, tidak mau suci. Maka tempatnya neraka jahanam. Makanya kaum murid Nur Mutiara Ma'rifatullah sudah pun diredai, sudah pun dipersaksikan. Jalankan terus, tunaikan terus At-Taubah 103. Maka keredaan sentiasa bersama kau. Aku bersaksi apabila kau melaksanakan At-Taubah 103. Aku tidak akan pernah mau bersaksi apabila kau tidak taat kepada Al-Quran. Tidak taat kepada apa yang disampaikan Al-Quran. Sampainya Al-Quran kepada kau, itulah keredaan diri zat masuk. Subhanallah, barakallah. Terima kasih yang mulia. Berapa besarnya barang yang kotor kau letakkan di diri jasad kau itu. Kau membina jasad kau itu. Terbenanya tubuh jasmani kau itu. Berapa lamanya? Dari apa kau bentuk diri jasmani kau itu? Jasad kau itu. Berapa lama kau bentuk dengan yang kotor itu, berapa lama? Kau isi jasad kau itu, kau besarkan, kau bentuk, kau bina, kau bangun diri tubuh jasmani kau itu dari yang kotor itu berapa lama? Bukalah minda kau. Di mana kau belajar setahun ini selesai? Darjah saja. Kau dulu sekolah darjah, sekolah rendah. Berapa tahun kau duduk di sekolah darjah? Ilmu apa itu? Berapa lama pula kau duduk di situ belajar? Berapa lama? Kau nak belajar nih, yang kau tuntut nih, yang kau nak ambil ini ilmu apa? Ilmu darjah. Pakailah akal itu, bukalah hati. Berpikirlah yang jernih. Mengapa kau tak ingat? Sedangkan dulu saja kau sekolah darjah saja, tak boleh kurang dari 6 tahun. Tak ada orang sekolah rendah tu kurang dari 6 tahun, tak ada. Kecuali memang kau baguslah. Sekarang ni kalau memang bagus kau, setahun pun boleh. Semuanya kah? Semuanya kau orang sekolah rendah tu, sekolah darjah tu. Satu kelas tu kah? Satu sekolah tu kah? Ada yang 3 tahun. Satu-satu kan? Iya yang mulia, bukan kesemua. Dalam risalah bab kesucian ini lebih tinggi, lebih susah lagi daripada sekolah rendah. Sekolah rendah itu, sekolah darjah itu tidak ada yang setan. Setan itu dia tidak bermusuhan dengan kau. Ketika kau belajar sekolah rendah itu, sekolah darjah itu, setan itu tak ada dia. Tak suka dengan kau. Kalau kau di risalah bab kesucian ni, setan tak suka dengan kau. Paham tak ni? Masa kau belajar darjah, masa kau dulu belajar, setan itu suka-suka saja dengan kau. Tak dikacaunya kau. Risalah bab kesucian ni, setan tak suka. Cobalah ingat. Kau ni nak ditipu ke? Kau ni nak aku ni bagus dengan kau, nak aku ni nak menipu kau, mana kau nak? Kau ni nak aku jujur kan, nak aku nak menipu kau? Tidak ada, tidak. Dah ku sampaikan, dah ku bagi tahu kau umpama. Berapa masanya telur ayam tu boleh jadi anak ayam tu berapa lamanya? Itu telur ayam. Pun ada masa, maksudnya ada masa prosesnya, melalui masa proses, masa bertukar kepada yang baik. Diri zat masuk itu bukan nak kau yang baik. Tuhan bukan minta kau ni baik, tetapi yang terbaik. Allah nakkan yang terbaik, bukan nak yang baik. Allah bukan cari yang suci, tapi yang sentiasa suci. Sama kah? Tak sama. Samakah suci dengan sentiasa suci? Tidak sama kedudukan. Samakah baik dengan yang terbaik? Baik, Hindu pun baik, Buddhis pun baik, Nasrani pun baik.
Adakah kau ini baik saja sudah cukup untuk kembali kepada diri yang sentiasa suci itu? Cukupkah? Sangat-sangat tidak mencukupi. Ketahuilah, diciptakan hukum itu. Boleh kau sentiasa bersih. Adanya hukum itu boleh kau sentiasa suci. Itu gunanya hukum. Mengingati kau, membimbing kau, membentuk kau menjadi yang terbaik. Makanya diciptakan hukum. Bukan membinasakan kau. Mengapa kau binasa? Mengapa kau miskin? Mengapa kau bodoh? Kau yang mau sendiri. Yang menciptakan kau tak mau kau binasa. Sebagaimana kau membuat satu masalah, membuat satu benda, mencipta satu hal, satu benda yang kau ciptakan. Kerja buat kau, maukah kau binasakan? Mana contohnya? Adakah seorang ayah mahukan anaknya susah? Ada. Kecuali ayah gila. Adakah seorang mak yang mau anaknya sakit? Adakah? Begitulah diri Zat Maha Suci. Mahukan kau kembali bersih suci sebagaimana awal diri kau dibawa ke zahir, dibawa ke dunia, dibagi kau rezeki, boleh kau kembali bersih, boleh kau kembali suci. Tak putus rezeki kau itu, boleh kau Isra wal Mi'raj. Dibagi kau rezeki itu, boleh cantiknya kau, boleh bagusnya kau, boleh bersih diri kau sehingga kau suci. Itulah kau dibagi rezeki. Bukan untuk mematikan, membinasakan, merusakkan diri kau. Kau dulu dibagi mak kau apa-apa nak rosakkan diri kau kah? Hah? Lagi Tuhan bagi kau rezeki, bagi kau mata, telinga, hati, akal tu, merosakkan diri kau. Tidak. Mengapa kau rosak? Itulah dunia itu hukum. Itulah surga itu hukum. Kau tolak apa-apa yang ada pada diri kau. Maksudnya kau tak kenal apa-apa yang dibagi amanah kepada diri kau, maka kau terhukum. Rusak hukum itu ke neraka kau perginya. Tegak hukum itu ke surga kau diletakkan. Dengan rahmat kasih sayang sifat diri rahasia itu, tak pernah kau binasa. Itulah diri zahir Nabi Muhammad itu sudah pun diliputi diri Muhammad. Yang diri Muhammad diliputi diri rahasia. Yang diri rahasia beserta esa diri Zat Maha Suci. Risalah bab kesucian. Apa yang kau lihat selama 7 hari itu, kumpulkan semua apa yang kau dengar selama 7 hari itu. Kumpulkan semua perkataan kau yang buruk itu. Ingat perkataan kau yang buruk, ingat perbuatan kau yang buruk. Kau lihat yang buruk, kau dengar yang buruk, kau pikirkan yang buruk. Ketika hari yang ke-6 itu memasuki hari yang ke-7, disitulah kau melepaskan segala kemaksiatan, kemudaratan, keji dan mungkar. Lepaskan itu yaumil Jum'ah. Sebelum kau memasuki yaumil Jum'ah, persiapkan diri kau. Jangan ada lagi kemaksiatan pada diri kau. Bukan kau setiap hari Jumat itu kau melaksanakan sholat Jumat. Bukan. Paham diri Pati. Untuk apa kau sholat kalau tidak ada kebersihan, kesucian di diri kau? Untuk apa? Apa gunanya kau memasuki yaumil Jum'ah kalau diri kau tidak pernah suci, tidak pernah ada saksinya atas kesucian diri kau itu? Yaumil Jum'ah itu lepas segala dunia, lepas segala penglihatan maksiat, putuskan semua perbuatan maksiat, pembicaraan maksiat, pemikiran maksiat, keji dan mungkar di hati kau itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi kefasikan, kesyirikan, kemunafikan, sudah tidak ada. Sudah selesai itu semua. Sampai di sini kau paham? Ada yaumil Jum'ah, ada sholat Jum'ah, ada sholat di hari Jum'ah.
Ingat, ada sholat yaumil jum'ah, ada yaumil jum'ah, ada sholat di hari Jum'ah. Ketahuilah sholat sebersih-bersihnya diri kau, sesuci-sucinya diri kau, sehingga tidak ada sebesar zarah lagi yang kotor pada diri kamu. Baik di hati nurani kamu, pemikiran kamu, hayalan kamu, perbuatan kamu, perkataan kamu, pendengaran, penglihatan, seluruh kulu jasad kamu sudah tidak ada lagi kekotoran di situ. Ketika itulah tegaknya sholat. Ketika itulah kau mengerjakan fardu atau rukun 13 perkara itu. Sebagaimana Nabi sebelum mendapatkan perintah sholat, mengetahui apa itu sholat, Nabi bersih suci dulu sehingga Isra, lepas seluruh keduniaan, meliputinya diri rahasia kepada diri zahir Nabi itu. Setelah perjumpaan, setelah nyata diri rahasia itu, maka disitulah Nabi sholat. Sebelum sholat, akidah. Sebelum akidah, tauhid. Sebelum tauhid, ihsan. Sebelum ihsan, Islam. Sebelum Islam, yakin. Sebelum yakin, mau. Nah, sebelum mau itulah kau mengenal diri kau ini apa. Siapa diri kamu ketahui dulu. Kau ini manusia kah, hewan kah, binatang kah, alam kah? Kau harus tahu dulu. Barulah kau mengenal diri kau yang nyata. Setelah kau tahu diri kau yang nyata, maka tauhid. Kenal diri rata-rata, kenal diri Tuhan yang nyata. Berapa banyak pasanya itu, berapa bab yang kau tinggalkan. Apa yang mau kau bawa yaumil Jum'ah? Kekotoran jiwa kau, kekotoran pikiran kau. Hati kau itu masih bercelaru, otak kau masih memikirkan yang lain. Begitu yaumil Jum'ah. Sholat ramai-ramai, mengkeji orang, memfitnah orang, menceritakan orang. Itu sholat Jum'ah. Begitu. Lepaskan segala dunia menuju diri rahasia. Itu yang dipanggil Isra. Meliputi diri rahasia, nyata diri rahasia ke tubuh zahir kau. Karena kau tidak akan boleh buat sholat. Tubuh yang zahir tidak akan pernah sholat, tidak boleh. Kau diliputi kotoran. Dalam perut kau itu kotoran najis semua. Itu yang mau kau bawa sholat. Di mata kau itu ada najis. Di telinga kau ada najis. Di mulut kau ada najis. Otak kau semua najis. Semua isinya mau sholat kau. Yang mana diri sholat itu? Yang boleh diri sholat itu yang mana? Diri yang sentiasa sudah suci. Itulah diri rahasia. Meliputi diri rahasia ke tubuh diri yang zahir, tegak solat kau, nyata syahadat kau. Ini dipanggil mi'raj. Apa yang mesti kau buat menuju Isra itu? Nanti kau ketika kau duduk di yaumil Jum'ah itu, kau masih memikirkan yang maksiat. Hati kau masih merasa-rasa yang maksiat. Dalam poket kau aja kurang duit kau, udah bercelaru, tak kau nak jumpa pula. Bini kau aja buruk, bini kau aja lari dari rumah kau, nak mampu kau kan. Duit kau aja kurang, tak ada duit kau, apa perkara macam mana? Hah? Hah? Assalamualaikum haba guru Ahmad bin Allah ma'adwa akhirat. Tuan Guru, saya ingin penjelasan dari Tuan Guru. Fahamkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu rabbal sadal jasad. So saya tekankan di sini, apakah maksudnya fasadal jasad? Itu Tuan Guru. Tiada jasad
yang ada diri rahasia. Masa ada jasad itu, tidak wujud lagi jasadnya, melainkan diri rahasia. Dan saya mohon dijelaskan, apakah maksudnya amanah kembali punya amanah? Bersih, suci. Kembali bersih, kembali suci. Alhamdulillah. Sekali lagi Mak Guru, berkenaan dengan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di sini saya tekankan mohon kepahamannya itu. Adakah anna Rasulullah itu dirujuk kepada Nabi Muhammad SAW bin Abdullah? Ya, kepada Nabi. Pada Nabi ya, Guru. Jadi dipahamkan ketika itu wajib jawab itu ada nur Allah pada Muhammad. Ya. Alhamdulillah Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Thank you very much. God bless you Pak Guru. Assalamualaikum ya Tuan Guruku Ahmad Minullah Muhammad Aminullah Akhirat. Permission to ask question, Your Highness, and I wish to speak in my own native language, Tuan Guru. Begini, boleh tak saya memohon penerangan berkenaan surah Al-Imran ayat 18, di mana tafsirannya di sini mengatakan Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan, dan sebut pula di sini para malaikat dan orang yang berilmu juga menyatakan sedemikian, tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. So Tuan Guru, saya rujuk ayat ini untuk memahami dan mengenal para malaikat, Tuan Guru. Terima kasih Tuan Guru. Tiada Tuhan itu sudah perkataan kesyirikan. Awal dari tafsir itu sendiri mengatakan, berbunyi tiada Tuhan, itu sudah tidak boleh. Itu sudah mentiadakan Tuhan. Kalau bunyi tafsir tiada Tuhan, itu sudah tidak boleh. Dalam risalah bab kesucian, tidak boleh mentafsirkan Al-Quran itu membawa kesyirikan, menjemput kesyirikan. Itu sudah tidak boleh. Nah, sekarang mana yang belum paham di surah Al-Imran ayat 18 itu? Yang mananya yang mau ditanya? Lagi sekali melalui tafsiran ini disebut para malaikat, Tuan Guru. Dan orang maksud para malaikat itu, sedangkan malaikat saja ya, yang tiada nafsunya, yang tiada perbuatan keji dan mungkar, itu taat kepada apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, coba ulang lagi atau coba berbalik kepada soalan. Sebelah mana yang belum paham ayat Al-Imran ini tadi? Yang ayat 18 tadi. Yang mananya yang tidak dijelaskan? Kalau bunyi tiada Tuhan, yang ada hanya Allah, itu tidak boleh. Tafsir tidak boleh begitu. Di awal bunyinya sudah mentiadakan. Di akhir ayat itu mengadakan lagi. Tiada Tuhan selain Allah. Allahkah yang tak ada atau Tuhan yang tak ada? Inilah tafsir kaum awam, tafsir kaum syariat. Nah, sampai di sini mana yang belum paham? Tuan Guru, memahamilah Tuan Guru kalau kita sentiasa membaca-baca tafsiran ni, Tuan Guru ya. Ya Allah. Syirik lah jadinya. Yalah, tanpa faham, diketahui, tanpa dirasakan, tanpa kita mau mengerti, menyadari bahwasanya sudah berbuat kesyirikan. Ada namanya syirik hafizun hafiz. Tak sedar pun terkena syirik. Tak tahu pun terkena syirik. Tak sengaja pun terhukum syirik. Syirik itu terbagi 3 bahagian. Sampai yang terhalus, sampai yang kita tak sedar pun boleh terhukum syirik. Mana lagi yang belum paham? Yang ada sebut-sebut malaikat-malaikat, Tuan Guru, dan serta orang-orang yang berilmu. Itulah gambarannya. Disebutkan para malaikat itu perbuatan yang bersih, perbuatan yang suci. Itulah wujudnya kaum yang berilmu. Di dalam Egypt itu Khalifatul Ilmi,
Nah, khalifatul ilmi itu merujuk kepada perbuatan yang baik, perbuatan yang bersih. Itu makanya ikon daripada ilmu itu Malaikatul Jibril. Ikon daripada Mikail itu rezeki. Kaum syariat itu mengatakan malaikat pembawa rezeki itu malaikat Mikail. Macam mana mau dapat rezeki? Macam mana mau ada wujud sifat malaikat Mikail itu kalau tak pernah suci? Boleh nyata ke malaikat itu kalau kotor? Masya Allah. Thank you so much, Tuan Guru.